Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan majlis ilmu kita seperti biasa dengan bacaan ulumul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح قلوبنا للعلم واشرح صدورنا للعلم وافصح لساننا للحفظ warzuqna li'amali. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah hati kami untuk ilmu, lapangkanlah dada kami untuk ilmu, fasihkanlah lisan kami untuk menghafaz, dan rezekikanlah kami untuk mengamalkannya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tahniah pada semua yang berjaya menghadirkan diri dalam keadaan PKPP, dan dalam keadaan kita tengok statistik setiap hari nampak meningkat. Alhamdulillah, dan terima kasih kerana mematuhi SOP. InsyaAllah kita buat mengikut apa yang diarahkan, insyaAllah. Sebab apa? Bukan tak boleh bersentuh tu bukan masalah apa. Masalahnya kita tak tahu yang tadi tu tangannya pegang apa. Mungkin dia semut dia pegang hidung, salam dengan kita. Itu yang tak boleh tu. Jadi kita jaga jarak nanti, insya-Allah salah satu usaha. Sebab Allah nak tengok kita usaha, barulah Allah bagi sembuh, betul tak? Bagi menghindarkan penyakit tu. So kita usaha. Itu sebagai muqaddimah. Baik. Insya-Allah kita hari ni sambung tajuk dalam bab ke-17 berkenaan dengan puasa. Walaupun sekarang ni belum bulan Ramadan lagi. Sekarang ni bulan apa? Safar. Dah masuk Ramadan awal lah. Dah lupa pula ustazah tu. Ingat orang putih je punya ya. Ni, jatuh. Okey. Saya salah pakai ke apa? Boleh? Okey. Kalau dia jatuh bagi tahu nah. Dia sakit dia tengok dah. Okey. Hak tu tak boleh masuk Tuan Haji. Yang saya duduk ni pedal ni jangan masuk. Okey, sambung. Baik, sebelum masuk bab puasa itu, kita dah pun khatam bab sedekah. Kalau ingat lagi lah. Jadi kesimpulan pada sedekah tu, semua orang boleh faham. Kalau harta kita banyak sebagai seorang isteri, boleh saja dia bersedekah dengan suaminya. Dan Masya Allah, kita sambung bab puasa pada muka surat 187 bagi yang ada kitab. Seperti biasa. Dalil yang mewajibkan puasa kita dah baca sepintas lalu pada bulan lepas, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 182, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kewajipan berpuasa ni sebenarnya kalau kita buka dalam tafsir Al-Munir, ayat 183 hingga 184 sampailah 185 itu nak bercerita tentang puasa, dan dia ada asbabun nuzul. Hari ni walaupun belajar fiqah, so nak relate sikit dengan tafsir ya. Belajar fiqah kena tahu juga asbabun nuzul tadi, ayat tadi kenapa turun. Asbabun nuzul pada ayat 184 yang mana Ibnu Sa'ad menyebut dalam kitab Tabaqat. Dalam buku ni kita belajar ni tak adalah sebagai pencerahan hari ni. Yang mana ayat 184 tu dia ada pencerahan tentang
puasa tadi tu, dia kata ayyamam ma'dudat, dia ada sambungan. Kalau kita faham pada ayat yang kita baca ni 183 saja kewajipan berpuasa, tetapi dia ada sambungan daripada tu, ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Nak ceritanya bahawa rentetan daripada ayat 183 ada ayat 184, walaupun ada kewajipan berpuasa tetapi ada pengecualian. Disebut bahawa ianya dalam hitungan beberapa hari sahaja. Dia kata puasa tadi tu, maka sesiapa di antara kamu yang sakit ataupun musafir lalu ia berbuka, maka wajiblah ia berpuasa sebanyak hari berkenaan yang ditinggalkan. Tapi kalaulah kata dia tak mampu nak ganti, boleh bayar dengan fidyah. Baik, sekarang ni dah masuk Rabiul Awal, betul Jadi dah berapa bulan sahaja lagi nak masuk Ramadan. Kadang-kadang orang dia terlupa nak ganti puasanya, dan nak puasa dan nak masuk Ramadan baru teringat ada puasa tak ganti, maka tak sempat dia nak habiskan puasa ganti dia, mungkin yang banyak jadi kat situ bila dah masuk je bulan Ramadan, dia kena buat apa? Dia kena fidyah lah. Asalnya dia hanya perlu gantikan sahaja puasa, tetapi sebab sudah bertemu Ramadan, dia kena fidyah untuk hari-hari yang ditinggalkan, bukan keseluruhan 30 hari. Itu kena faham. Jadi itu ada asbabun nuzul. Sebab tu saya baca ayat 184 tadi biar kita faham. Dia kata Ibnu Sa'ad menyebut dalam kitab Tabaqas, yang mana diriwayatkan daripada Mujahid, katanya ayat ini diturunkan bersempena tuan saya itu Qais bin Sa'id. Qais bin As-Sa'id kata, ayat tersebut ialah firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa. Kerana apa? Salah satunya kerana tua dan sebagainya lah. Ada yang sakit, ada yang tua. Wajiblah ia membayar fidyah dengan memberi makan seorang miskin. Dia fakir lain, miskin lain. Fakir dengan miskin mana yang lebih worse, yang lebih teruk sikit? Teruk ke? Lebih kurang bernasib baik lagi? Fakir ke miskin? Fakir, betul patutnya miskin fakir lah tak? Miskin dulu baru fakir. Ni fakir miskin. Boleh lah Ustazah, banyak cakap. Saya tak boleh serius sangat pagi-pagi ni, sebab hari pun mendung kat luar. Kalau saya serius lagi kan saya cakap seorang-seorang kan. Baik, setelah turunnya ayat ini, ayat surah Al-Baqarah 184 ini, beliau pun berbuka. Siapa yang berbuka? Al-Qais tadi. Qais bin As-Sa'id tadi, dia berbuka dan memberi makan seorang miskin pada setiap hari beliau tidak berpuasa. Masa pada hari-hari yang beliau tidak boleh berpuasa, beliau memberi makan seorang miskin. Gitu. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan ayat tadi? Sebenarnya menerangkan hukum hakam, bila ayat diturunkan, ayat 183, ayat 184, ayat 185, dia semua berkait rapat. Kenapa ayat ini diturunkan? Satu, kita kena faham bahawa ia untuk menjambung penjelasan tentang hukum hakam syariat yang lain selepas hukum qisas. Kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah, baca dalam Quran, dia hukum ini bukan satu saja, maknanya satu juzuk tu satu hukum, bukan gitu. Dia bersambung-sambung. Dalam surah yang sama banyak hukum. Jadi puasa ini adalah salah satu syariat yang Allah turunkan selepas hukum qisas dan juga wasiat. Wasiat pun kita kena hadam sungguh-sungguh ni bab wasiat ni. Wanita kadang-kadang dia tak ambil tahu tentang wasiat, sebab dia kata tak ada benda lah kita ni, tak ada harta pun. Tengok-tengok bila nak meninggal banyak hartanya. Ada harta tak? Ni kaya-kaya semua ni depan saya ni, paling tidak dia ada tanah 1 ekar. Jadi iaitu wanita kalau katakan nakkan sesuatu kata jariah, masa dah meninggal dunia, dah masuk alam barzakh, dah duduk di alam kubur, nak berehat, nak dapat income tiap-tiap hari dalam alam kubur. Tahu kita sekarang ni kalau kita duduk rumah, kita nak income, tahu tak? Siapa tak nak income?
Saya nak outcome je susah, nak income tak mau. Hebat orang gitu. Income, kita duduk rumah kita nak income, tapi kita duduk dalam kubur nak income tak? Mesti lagi nak income. Apa yang boleh masuk? Infak, sedekah jariah, kan salah satunya, sebab dia ada 3. Sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu dapat manfaatkan ataupun sebarkan pada orang lain, itu dapat juga saham dia, selagi mana dia bersambung. Sebab tu sesuatu benda yang kita nak bagi pada orang, ilmu berkaitan dengan satu pernyataan, mestilah dia mengandungi nilai-nilai kebaikan dan ada impaknya untuk kita. Kalau kita ajar benda tak bagus, lagi nanti dia bersambung dia ajar tak bagus juga sampai bila-bila. So benda itu kena pandang serius. Infak juga tu, sedekah jariah yang berlari-lari. Jariah ni berlari-lari, sedekah jariah. Jadi berkenaan dengan tadi wasiat tadi tu kan, kalau kita ada harta boleh diinfakkan. Infakkan harta tu, bolehlah kita menikmati income tadi tu setiap hari. Boleh faham? Jadi ni wanita-wanita yang depan saya ni, insya-Allah ada kesedaran, dan mungkin dah ramai dah buat dah, ya. Masa-masa kita larat lagi ni, hitung-hitung apa yang nak diwasiatkan. Hitung-hitung apa nak dihibahkan. Boleh gitu. Saya bercakap, bukan kerana kita ni kata banyak harta baru nak wasiat. Ada sikit pun buatlah, begitu, supaya yang tinggal tidak berebut. Contoh, ada orang tu dia ada anak 12 orang, tanah setengah hektar, boleh racik bagi 12 ke? Saya nak bagi contoh ni, kenapa keperluan wasiat tu. Anak ada 12, rumah ada sebiji kat Siantan, contoh. Senyum. Ada sebiji, nak racik rumah tu 12 ke? Ustazah, kami jual rumah tu bagi 12 bahagian. Dia kata gitu kan. Jadi kita kata, bagi 12 bahagian, betul lah untuk anak kita. Tapi apa yang untuk kita infakkan? Boleh buat hibah tak? Boleh buat hibah? Boleh? Katakan anak kita nak jual rumah tu nanti, nak bagi-bagikan, tapi kita dah hibah 1/3 contoh kata. Contoh. Yang tu kena buat masa hidup. Masa kita tengah hidup ni, tengah waras ni. Okey, saya tak mengajar bab tu hari ni. So kita masuk balik bab tadi, bab puasa tadi. Sebenarnya yang kita bacakan puasa ni, pensyariatan tentang puasa ini adalah rentetan selepas mana Allah menjelaskan tentang hukum qisas dan hukum wasiat. Tu tadi masuk wasiat tadi tu. Baik, oleh itu tidak perlu dibahaskan topik kaitan ayat dengan ayat yang sebelumnya, sebab kita nak bagi tumpuan pada ayat puasa ni. Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan ibadah puasa kepada orang-orang beriman sebagaimana ia telah diwajibkan kepada umat yang terdahulu sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Kita pun kata puasa ni masa zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Zaman Nabi Adam mana ada puasa. Tapi disebut dalam Tafsir Al-Munir karangan almarhum Dr. Wahbah Zuhaili, pada ayat 183 ini diterangkan dengan tafsir dan ulasannya bahawa puasa ini telah disyariatkan kepada orang beriman sebagaimana dia telah diwajibkan kepada orang-orang umat-umat terdahulu sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Allah Subhanahu Wa Taala menyeru mereka dengan panggilan keimanan yang mewajibkan mereka semua mematuhi suruhan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ialah untuk memberi galakan dan menerangkan bahawa perkara yang susah menjadi mudah jika dilakukan beramai-ramai. Sebab tu kita puasa Ramadan, puasa ramai-ramai, semua orang pakat puasa. Kalau puasa Ramadan ni dibuka, tak kisahlah awak nak puasa, tak nak puasa sudah, rasanya ramai puasa ke ramai tidak. Ni 30 hari ni, 3 hari orang boleh gagah lagi, 30 hari dah mula tinggi semangatnya, lepas tu terus merudum, mula membara tu merudum. Jadi kita nak cerita bahawa kenapa Allah syariatkan 30 hari pada semua sekali, sebab bila melakukan ramai-ramai kita rasa okey, semua tu puasa, ini pun puasa, kedai pun tutup jadi itu hikmah dia. Jadi demikianlah juga puasa diwajibkan terhadap mereka untuk beramai-ramai dalam satu bulan yang difardhu, iaitu bulan Ramadan, dan dia menjadi ringan, dan ini selaras dengan dasar umum agama yang berlandaskan kepada keadilan, kebenaran dan persamaan, yang mana puasa ini boleh menjernihkan jiwa, puasa ini boleh mendapat keredaan Allah, dan puasa ini boleh melatih diri agar bertakwa, sama ada ketika seorang diri maupun di
di hadapan orang ramai, ia mendidik kemahuan, mengajar sifat tabah dalam menghadapi kesusahan. Susah kan nak minum air tak boleh, betul tak? Semua tak boleh berlaku. Dia boleh mendisiplinkan diri. Itu puasa, hikmah puasa ni. Dan boleh menghadapi musibah di samping mengekan nafsu syahwat. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita bersabar dalam berpuasa. Tapi kita alhamdulillah di bumi Malaysia ni sangat bertuah. Bila puasa kita tahu nak buka kadang. Ada tempat yang puasa tak tahu bila buka sebab tak ada makanan. Kalau kita puasa Isnin Khamis pun insya-Allah buka kadang dah tahu dah minum dia. Betul. Besok Isnin ramai puasa kan? Dia mulalah dia nak cendol lah, nak apa kan. Maknanya dah ada dalam kepala tu, insya-Allah dapat, insya-Allah. Tapi ada tempat yang puasa seminggu. Takkanlah Ustaz, iyalah dia nak makan benda. Makan minum air kosong je. Buka pun minum air kosong. Sebab tu masya-Allah itu banyak hikmahnya mendisiplinkan diri kita untuk menghadapi musibah. Dan kalau tengok sejarah Islam, sirah Nabi SAW, ada berapa perangai yang Nabi berperang dalam bulan puasa. Perang dalam bulan puasa ni kita kat rumah perang dengan senduk dan pisau lah, sudet pisau tu je nak buka puasa sekarang kan. Tapi kalau Nabi tengok berperang dalam bulan puasa, Allah memberi kekuatan. Sebab tu tengok disiplin, kekuatan tu Allah datangkan. As-sawmu nisfus sabri. Allah sebut betul, Nabi SAW sebut, bersabda as-sawmu nisfus sabri. Apa maksud dia? Puasa adalah sebahagian daripada sifat sabar. Nak cerita pasal puasa ni, nak berkenalan dengan puasa. Mungkin sebelum ni kita dah banyak kali dengar dah pun, dah rasa muak dah Ustaz. Bila masuk bulan Ramadan banyak orang cerita pasal puasa. Tapi ilmu ni perlu diucap banyak kali, perlu letakkan nanti kita banyak kali, betul tak? Kita sama-sama Ustaz cakap tu untuk diri sendiri sebenarnya. Saya cakap untuk diri sendiri sebenarnya. Kita sebenarnya benda tu, katakan Ramadan setahun sekali. Bukan Ramadan setiap bulan, betul tak? Kalau puasa Isnin Khamis ni lah, kalau nak jumpa pun Isnin Khamis puasa ayyamul bid, yaumul abyad, ataupun kita maksudnya wanita-wanita dia ada kekangan, betul tak? Bukan dia boleh on time je. Yang bulan ni ayyamul bid dia boleh puasa, bulan depan confirm boleh puasa. Tak boleh confirm kecuali yang dah confirm lah. Boleh faham dah confirm. Ramai yang angguk tu dia faham. Tapi ada yang dah confirm tapi dia tak confirm semula. Yang ni selalu dapat masalah macam ni. Ustaz, saya dah tapi jadi balik kata. Fahamlah kot, insya-Allah. Okey, sambung. Puasa tadi Nabi sebut puasa adalah sebahagian pada sifat sabar. Kita tahu bila puasa ini banyak benda yang kita nak kena tahan diri kita. Sebab itulah disambung pernyataan ini oleh penulis tafsir ini. Dia kata puasa boleh bentuk sifat takwa menerusi beberapa proses yang Allah janjikan dalam puasa itu. Hari ni saya bawa ni je 6 dia kata 6 proses yang boleh membentuk sifat takwa berpunca dari puasa tadi. Mari kita tengok satu-satu. Dalam buku ni memang tak ada, So tengok yang pertama. Yang pertama, proses ialah proses mendidik perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik ketika kita seorang maupun kita di hadapan orang lain. Kalau kita puasa, kita nak makan lagi ke? Tak waktu-waktu gini tak makan dah. Usia-usia gini kalau masa jah 2 lu ya. Pergi sekolah memang tak bawa bekal air. Air ada kan? Kerap ke tandas. Cikgu nak wayang kecil. Upah pergi minum. Siapa nak buat? Tak apalah, tak payah cakap lah. Jadi puasa ni sebenarnya satu proses untuk didik kita takut kepada Allah. Itu zaman darjah 2. Zaman tak balik lagi. Zaman dah balik, kalau puasa ada tak nyorok-nyorok nak makan Maggi kat dapur? Kecuali yang ma'dzurah lah kan. Tak ada kan? Tak ada. Yang tak ada ni makanlah. Tak ada. Kita pun makan kalau tak boleh puasa tu, nak makan pun takut. Betul tak? Siapa tak takut? Saya pernah pergi satu tempat tu, kebetulan lalu masa tu bulan Ramadan. Saya tengok
ada muslimah lah, muslimah masuk restoran makanan segera, tak sebutlah benda makan, saya tak beritahu lah, dan makan dengan jaya je, jaya betul lah. Makan dengan happy je. Ya, 2 kali saya jumpa di tempat yang berasingan, maksudnya pada bulan Ramadan, rasa macam tak ada benda kan. Jadi sebenarnya masya-Allah, kalau kita bila tak boleh puasa, kita rasa nak makan pun, kata bahasa Pantai Timur, nusuk-nusuk tau. Kalau orang selatan panggil nyorok-nyorok. Boleh sembunyi-sembunyi, gitu. Jadi bila puasa ni kalau kita hayati, memang dia boleh bentuk rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi ketika berpuasa ni tak ada orang yang matikan kita kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila seorang terpuasa, dia rasa lapar, dia rasa dahaga, terutama ketika terhidu makanan, contoh kata tengah-tengah makan, dia kata tak nampak orang ni rasa sikit, tak ada, betul tak? Dia membentuk rasa, mendidik rasa takut pada Allah. Betul kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut dekat dalam surah Al-A'raf ayat 201. Apa Allah sebut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka dirasuk oleh gerombolan syaitan, mereka segera ingat dan terus sedar, yakni insaf. Itu orang Islam, alhamdulillah, buat macam mana pun nanti dia akan kembali semula kepada pangkal dia. Rasa tak? Allah tersilap aku, ya Allah, ya Allah, ya Allah, takutnya ya Allah, balik semula. Betul tak? Itu hikmahnya kita duduk dalam Islam. Masya Allah, hikmah sangat tu. Terlanjur cakap, terlanjur perbuatan, semuanya kita akan kembali semula kepada Allah. Itu ada kompas takwa tadi tu. Hebat Allah Subhanahu Wa Taala jadikan takwa. Antara kelebihan berpuasa yang terbesar dari sudut rohani ialah bahawa orang yang berpuasa akan berharap semata-mata kepada balasan Allah. Kita puasa, ada puasa nak dapat duit? Tak ada kan? Tak ada. Sebab tu kita puasa hari ni dah tak ada. Zaman-zaman yang kecil-kecil lu, mak kata puasa mak bagi 5% raya nanti. Besar dah ketika itu. Betul tak? Dulu saya ingat saya lah, kalau pusing satu kampung nak dapat rumah yang bagi 5% tu susah. Kalau 5% bagi tu rumah kaya lah tu, rumah orang kaya. Zaman sekarang budak dapat duit RM1 dia buang je. Alah RM1. Yang paling best tu depan tuan rumah dia dah buka sampul. RM1. Dia kata nanti apa pula lah kata tuan rumah tu kan. Kita kena didik anak kita. Kalau ada cucu, didik cucu. Jangan sesekali buka sampul duit tu depan tuan rumah yang bagi. Itu disiplin juga tu. Selepas puasa kena ada disiplin juga. Disiplin tu dia akan terlahir, kemudian dia akan bawa 11 bulan yang bukan bulan Ramadan. Kesan kan? So kita bentuk dalam bulan Ramadan. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Itu proses yang pertama, proses mendidik daripada puasa tadi tu. Faham Yang kedua, proses apa? Proses puasa ni boleh mengekang gejolak syahwat. Cara dia macam mana? Ia mengurangkan pengaruh tuntutan syahwat tadi tu, dengan mana berpuasa ini akan berada dalam diri seorang tu. Puasa tu dia membentuk satu perasaan yang tenang. Makna gejolak nafsu tu dia tak teruk sangat. Macam katakan gelombang di laut yang sangat bergelora. Jadi bila puasa tu dia reda je. Macam itulah contoh begitu. Baik, sebab itulah puasa ini Nabi SAW pernah cadangkan kepada para sahabat yang belum berkahwin kerana tidak mampu berbuat demikian. Maknanya tak mampu nak berkahwin lagi. Jadi Nabi cadangkan kepada para sahabat, puasalah kamu. Seperti mana yang diriwayatkan oleh beberapa perawi hadis daripada Ibnu Mas'ud bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam berpesan dengan
dengan perkataan ini. Tengok ya, Nabi kata apa? Wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun. Sesiapa yang tidak mampu, ia hendaklah berpuasa, kerana puasa itu adalah benteng baginya, yakni boleh mengekang gejolak syahwatnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i daripada Mu'adz seperti berikut: as-saumu junnah. Apa dia? Puasa itu adalah perisai. Junnah. Siapa yang taruh nama anak dia Nur Junnah, cahaya perisai? Tak ada Ustaz, kami Jannah. Okey. Ada orang tersilap. Masa daftar tu nak taruh Jannah, orang tertaruh Junnah. Saya pernah jumpa nama orang Junnah. Perisai. Hebat tak perisai? Perisai hebatlah. Mantap dia. Apa saja yang datang ada perisai. Okey jugalah. Boleh simpan nama cucu. Baik. Itu adalah yang kedua. Proses yang kedua itu proses nak kekang gejolak syahwat. Jadi dia punya natijahnya dapat takwa. Yang pertama tadi proses mendidik, natijahnya dapat takwa. Baik, proses yang ketiga ialah proses mendidik sifat kasihan. Tadi mendidik perasaan takut yang pertama kan. Ini yang ketiga, mendidik sifat kasihan belas terhadap golongan kurang bernasib baik. Dan ini latihan ini membiasakan seseorang itu dengan budaya suka membantu orang yang susah. Apabila berasa lapar, dia akan teringat nasib orang yang lapar. Betul tak? Teringat nasib orang yang miskin, teringat nasib orang yang fakir, yang tak ada sebarang makanan. Dan inilah sifat yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Fath ayat 29. Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim ruhama'u bainahum. Sadaqallahul azim. Sifat orang-orang beriman itu saling kasih mengasihi antara satu sama lain. Itu sifat mendidik sifat kasihan pada orang lain. Puasa juga, Masya Allah, proses mendidik sifat kasihan belah pada orang lain. Itu proses yang ketiga. Proses yang keempat daripada puasa ini ialah meletakkan orang kaya dan miskin, juga golongan atasan dan golongan bawahan pada tahap yang sama dalam aspek perlaksanaannya. Maknanya kalau orang kaya puasanya 13 jam baru buka, contoh, kita orang miskin puasa 16 jam ke? Tak sama, kecuali duduk negara lain. Mungkin itu ada perbezaan waktu. Tapi kalau kita di Malaysia, sama tak puasa kita? Orang yang jutawan, bilionaire, hartawan apa semua tu, wan-wan, dia puasa kita, dia punya puasa pendek ke waktu dia? Tak. Sama juga waktu berbuka pun sama juga dengan kita. Nampak tu dari sudut perlaksanaannya sama tak? Sama. Cuma dari sudut juadah buka puasa tak sama. Betul tak? Juadah lain lah Ustazah. Mana sama juadah buka puasa dia dengan juadah buka puasa kita. Setiap orang pun tak sama, jiran dengan jiran pun tak sama. Aku yang onde-onde je lah. Baik, sambung lagi. Kan saya dah kata dah diturun kan? Betul tak? Tanpa disedari. Saya tak pastilah saya yang tak pernah pakai ke, tapi rasa betul dah ni metod dia. Okey, sambung. Yang kelima. Yang tadi yang keempat kan, betul lah, yang keempat tadi saya dah terangkan bahawa puasa ini proses meletakkan persamaan dari sudut pelaksanaan puasa tadi tu di kalangan orang yang atasan ataupun bawahan, sama saja dari sudut pelaksanaannya. Itu proses itulah yang akan bentuk takwa. Dia akan fikir kat mana aku pun puasa sama juga dengan diorang ni. Dia fikir gitu. Baik, dan ini adalah antara kesan sosial yang positif. Baik, yang kelima, puasa mengajar disiplin. Ini proses yang kelima, mengajar disiplin diri yang dapat dilihat ketika bangun bersahur dan ketika berpuasa. Disiplin kan? Bangun ada waktu dia, mesti sebelum imsak kita dah siap lah makan, macam tu kan? Maknanya bukan boleh sebarang-sebarang lah. Bangun pukul 6 lah. Ini puasa bangun pukul 6, orang dah azan dah, tak amda, tak kisah, janji sahur. Mana ada, dia ada waktu-waktu yang tertentu. Itu proses mengajar disiplin. Buka pun gitu juga, mana boleh bila dengar azan aja orang buka, betul tak? Macam tu Zuhur lah dipilih. Jadi tunggu azan yang maghrib, yang itu baru buka.
Jadi ada ada standardize kat situ kan. Jadi kat situlah sebenarnya proses mendisiplinkan diri dari sudut bangun sahur, dari sudut berbuka, dan dalam masa yang sama ia melatih seorang itu berjimat cermat dalam berbelanja. InsyaAllah saya rasa hari ini umat Islam lebih peka lagi, lebih peka bab belanja, bab berjimat masa puasa ni dia peka. InsyaAllah tidak ada pembaziran, insyaAllah. Baik, sambung yang keenam. Proses puasa tadi, proses menyihatkan tubuh badan. Yang ini boleh buka lah beberapa artikel yang berkaitan yang menceritakan tentang kebaikan puasa dari sudut sains. Baik, apa yang terjadi bila berpuasa? Bebas jasad ni, jasad ini bebas dari zat-zat yang memudaratkan. Boleh merehatkan anggota badan, boleh menguatkan ingatan. Siapa nak ingatan dia kuat, rajin puasa. Sebab tu kalau kita tengok ulama-ulama, masya-Allah, ingatan dia kuat sebab dia rajin puasa. So julah kita sebelum kita nyanyuk, mari kita puasa. Selalu-selalu kerak-kerak, insya-Allah. Dan depan saya ni saya yakin rajin, orang yang rajin puasa Isnin kami, insya-Allah. Baik, bila kita rajin puasa, dia akan menguatkan ingatan. Lebih-lebih lagi bila seorang itu memusatkan fikirannya dan mengosongkan fikirannya daripada terlalu memberikan tumpuan kepada keselesaan jasad. Jadi jasad ni tak makan tak apa kan, jadinya dia akan lebih pick up di sini. Sebab tu ibu-ibu kalau perasan anak-anak bila dia berpuasa dan keadaan puasa, dia jawab soalan sebenarnya lebih cemerlang daripada dia makan. Saya tak tahulah, tapi saya nampak kesannya begitu. Anak-anak bila dalam keadaan dia berpuasa, dia pergi periksa exam, dia lebih cemerlang daripada dia masa dia tak puasa. Boleh praktik lah. Macam kita sekolah gitu juga bila time exam, kalau seminggu-seminggulah kita semua puasa. Betul tak kawan-kawan semua? Baik, alhamdulillah. Sambung lagi. Dan berkenaan dengan sihat ni, proses menyihatkan badan tadi ini dinyatakan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW sabda, sumu tasihhu, berpuasalah agar kamu menjadi sihat. Dan lumrahnya kita dapat tengok hari ni kesannya puasa ini, kalau selepas 3 hari atau 4 hari puasa, seorang itu membiasakan diri puasa di samping melazimkan diri dengan aktiviti ringan. Mana lepas saja 3 hari dia puasa, masuk hari keempat, dia punya apa tadi, sel-sel mati kat badan tadi tu gugur. Jadi sebab tu kita dalam setiap bulan dia ada puasa yang ayyamul bid tadi tu, hari-hari putih, 3 hari kan, 13, 14, 15, betul jadi puasa 13, 14, 15 setiap bulan Islam itu akan menyihatkan badan. 3 hari ni bila kita puasa direct, dia kalau puasa sehari selang dia lain. Kalau puasa 3 hari direct, ini dia akan menggugurkan sel-sel mati. Maknanya yang bakteria tadi tu pun dia tak boleh makan 3 hari, tak boleh makan sedap. Bukan tak boleh makan, sebab kita buka puasa kita makan kan, dia tak boleh makan sedap. Jadi dia lemah, dia mati. Jadi bakterianya akan gugur. Sebab tu orang yang rajin puasa dia susah dapat kanser. Ni kalau saya kalau tak confident, balik boleh cari artikel. Dia itu memang sebab tu Nabi kata sumu tasihhu. Nabi tak buatlah testimoni kat sini, tapi Nabi sebutlah hadis. Dia suruh kita berfikir, cari maklumat, belajar. Sebab tu kita kena belajar. Bila kita belajar, dapatlah jumpa tadi, puasa 3 hari tadi boleh menggugurkan bakteria yang aktif tadi tu semua mati belaka. Mati dia dengan sebab puasa sahaja 3 hari berturut-turut. Okey, boleh gitu. Okey, insya-Allah. Masih laju angguk tu maknanya nak buatlah tu. Okey, sambung. Selain itu kita juga dituntut agar menjaga lidah dan mata bila kita puasa, mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang melekakan, melalaikan, Dan Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis yang mana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu min ajli." Nabi sebut, sesiapa yang tidak mencegah diri daripada berkata dusta dan beramal dengan persaksian dusta, maka Allah Subhanahu wa taala tidak perlu tidak menerima kepada perbuatannya tidak makan dan minum
puasa tu dia tak terima, Allah terima. Kalau maknanya Allah kata nak kena cegah diri daripada berkata dusta dan beramal yang dusta. Dalam puasa ini cegah diri daripada berkata dusta, beramal yang dusta, sebab kalaulah masih lagi buat benda tu, kita berpuasa, Allah kata aku tak terima. Macam tu, itu maksud hadis tadi. Masya Allah, panjang lebar tentang puasa, dan saya tak berhasrat untuk lanjutkan lagi tentang hikmah dan sebagainya, sebab kalau ikut buku dalam tafsiran dan ulasan berkaitan dengan asbab nuzul tadi tu, dia panjang. So cukup sekadar itu untuk penjelasan mukaddimah bagi puasa. Mukaddimah baru. Habis dah kata 1 jam. Sambung lagi dan dalil daripada hadis yang mengatakan bahawa puasa ini adalah wajib, semua orang ma'ruf, hadis riwayat Bukhari dan Muslim sahihaini, yang mana bunyal islamu ala khamsin tu. Pernah dengar hadis tu kan? Islam itu didirikan pada 5 perkara tu kan, iaitu kesaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji dan berpuasa pada bulan Ramadan. Itu yang hadis, dalil pada hadis. Baik, pembahagian puasa pula, buka buku. Pembahagian puasa terbahagi kepada 4. 1, puasa wajib. 2, puasa sunat ataupun mustahab. 3, puasa yang makruh. 4, puasa yang haram. Oh, ada juga yang ada. Mari kita tengok satu-satu. Ketika mana puasa itu dikatakan wajib? Iaitu puasa pada bulan Ramadan. 1, wajib. Ketika mana lagi puasa itu dikatakan wajib? Ketika puasa tadi kifarah puasa. Kifarah dengan sebab ada beberapa berlakunya contoh dalam bulan Ramadan tadi berlakunya persetubuhan di siang bulan Ramadan, maka puasa 2 bulan berturut-turut itu kifarah, puasa kifarah. Kifarah puasa. Ataupun puasa orang yang bernazar. Orang bernazar tapi dia tak tunaikan nazar dia. Dia kena puasa berapa hari? 3 hari betul-betul, betul. Sebab dia tak berjaya tunaikan nazar dia, dia puasa 3 hari berturut-turut. Kalau saya salah, betulkan ya. Kemudian ataupun dia puasa nazar. Saya kalau dapat beli rumah kat Siantan ni, nak puasa seminggu. Contoh. Apa pula loan dia? Puasalah seminggu. Itu wajib puasa. Sebab dia bernazar puasa. Asalnya tadi tak ada kewajipan. Wajibnya bulan Ramadan tadi. Tapi ada ketika-ketika tadi puasa jadi wajib ketika dia bernazar untuk berpuasa, ya, dan ketika dia kena bayar kifarah dengan puasa. Faham ya? Macam yang saya terangkan tadi tu, sebab-sebab dia. Baik, yang kedua, puasa sunat ataupun puasa ataupun mustahab dalam bahasa Arab dia. Puasa sunat. Puasa yang dikategorikan hukum dia sebagai sunat. Apa dia? Puasa lain selain pada puasa pada bulan Ramadan, selain pada puasa kifarah, selain pada puasa nazar, dan puasa pada hari-hari yang diharamkan berpuasa, iaitu puasa sunat, iaitu puasa sunat Isnin Khamis, ayyamul bayd tadi yang kita bincangkan tadi, itu adalah puasa sunat. Ataupun puasa Asyura, apa lagi? Orang selalu berpuasa kan, bulan Rajab orang rajin puasa. Jadi itu adalah puasa sunat. Jadi kalau orang tak buat, dia tidak datangkan tak ada dosa. Pandai, bagus. Sambung, saya nak tengok je adakah saya bersama lagi. Tu yang tanya soalan sikit. Baik, ada wakil, maknanya semuanya berjaga lagi. Okey, sambung yang ketiga. Puasa ketikanya dia jadi makruh. Jenis puasa yang jadi makruh ketika bila ya? Mari kita tengok. Iaitu puasa yang dilakukan pada hari yang diragui, iaitu yaumul syak. Maksud hari yang diragui ini ialah hari yang tidak dapat dipastikan adakah ia termasuk dalam bulan Ramadan ataupun masih dikira sebagai bulan Syaban. Jadi hari syak. Biasa orang hari syak orang tak puasa. Tapi kalau puasa juga jadi makruh. Jadi hari yang dimaksudkan ialah 30 Syaban. Itu hari syak.
Dan ini berlaku apabila mereka yang diterima kesaksiannya, antaranya kanak-kanak, wanita dan orang fasik, melihat anak bulan pada bulan Ramadan mulai pada yang ke-29 tadi daripada bulan Syaban. Dan begitu juga puasa yang dilakukan pada hari Jumaat dan Sabtu sekiranya dilakukan secara menunggal, tidak dituruti dengan hari yang sebelumnya ataupun yang selepasnya, serta puasa pada hari raya yang diraikan oleh orang bukan Islam. Itu puasa makruh. Faham tak saya cakap tadi? Okey, tengok dia kata puasa antara tadi puasa hari Syak tadi kita tahu dah 30 Syaban dia puasa. Itu hari Syak itu dia puasa makruh hukum dia. Ada orang puasa Rajab, Syaban, Ramadan 3 bulan betul-betul tanpa henti kan? Gitu. Baik, sambung. Itu yang kita kata hari Syak. Adalah ketika lain yang makruh puasa. Masa bila? Kalau puasa pada hari Jumaat dan Sabtu sahaja. Sekiranya dilakukan secara menunggal, dari Jumaat tiba-tiba Jumaat je puasa. Kenapa puasa Jumaat ni? Saja Jumaat. Ya. Saja Jumaat ya. Jadi dekat itu dikata makruh. Kalau dia puasa secara menunggal, maknanya tak dituruti dengan hari yang sebelum, hari Khamis, dan hari selepasnya, hari Sabtu. Kalau nak puasa hari Jumaat, puasa Khamis dulu. Puasa Jumaat, puasa Sabtu. Okey, gitu. Boleh ke? Faham ke? Okey, alhamdulillah. Kalau nak puasa Sabtu, puasa hari sebelumnya. Jumaat, Sabtu, Ahad. Orang tak akan puasa Jumaat, Sabtu, Ahad. Sekarang ini banyak orang kenduri. Macam mustahil nak puasa Sabtu, Ahad je. Okey, sambung. Sekiranya dilakukan secara menunggal tadi, maka ia dikatakan makruh. Begitu. Baik. Dan juga hari raya yang diraikan oleh orang bukan Islam. Contoh, apa dia? Deepavali. Dia pun puasa pada hari Deepavali. Contoh. Apa lagi? Christmas. Dia puasa pada hari Christmas. Hukum dia? Makruh. Apa maksud makruh? Buat tidak mengapa, tinggal dapat pahala. Kalau wajib buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Haram buat dapat dosa, tinggal dapat pahala. Makruh buat tak mengapa, tinggal dapat pahala. Okey, sambung yang keempat, haram. Kalau sunat pula, sunat buat dapat pahala, tinggal tak mengapa. Mari ramailah yang tinggalkan yang sunat sebab buat dapat pahala, tinggal tak mengapa rupanya. Gitu ya. Yang keempat, puasa hukum haram. Ketika bila jadi haram puasa ni? Berpuasa pada 2 hari raya kebesaran orang Islam, puasa raya Aidil Fitri dan Aidil Adha. Ya. Pada hari raya tu, itu tak boleh. Ada 2 hari raya kita kan yang besar, Aidil Fitri dan Aidil Adha, maka dua-dua itu tak boleh puasa. Haram kalau dia puasa. Kenapa puasa ni? Dah seronok puasa Ramadan. Tak mengapalah kalau saya puasa hari ni. Tak boleh makcik buka, ya. Nak puasa esok boleh puasa. Hari ni hari raya lah kita, ya. Begitu juga dengan hari raya Aidil Adha, ya. Walaupun orang menunaikan haji di sana di Makkah, kita di sini pun sama juga meraihkan hari raya, sama je. Di mereka raya korban kat sana, kita pun raya juga kat sini. Jangan berpuasa, jangan puasa. Kenapa puasa ni? Tak ada benda Zulhijjah kan, 1 sampai 10 Zulhijjah puasa dia kata, dia pun puasa lah 11, 12, 13. Hari tasyrik pun dia puasa juga. Tak boleh. Hari tasyrik pun hari yang haram berpuasa, iaitu 3 hari pada hari raya Aidil Adha, 11, 12 dan 13 Zulhijjah haram berpuasa. Jadi kalau ada mana-mana orang kita jumpa dia berpuasa, barangkali dia tidak tahu, kita bagi tahu. Jangan kita cerca dan kita cemuh dia. Anda ni puasa ni tak belajar ke? Kita kalau orang puasa tanya, awak puasa ke hari ni? Puasa. Sayang tak dapat makan daging korban hari ni. Mula intro dia biar elok sikit.
tak dapat makan daging korban hari ni. Kita tahu dah ni hari tasyrik ni. So dia kata, tak apa, nanti boleh makan masa buka. Hari ni baru bulan Bapak tanyalah. Hari ni kalau tak silap, hari ni 13 katanya, 13 Zulhijjah. 13 Zulhijjah. Rasa-rasa macam hari tasyrik lagi. Hari tasyrik tu apa? Sasah dia tak tahu. Kita pun kata hari tasyrik ni hari yang haram berpuasa. Oh ya ke? Marilah kita berbuka. Kan senang. Kita kena intro dia, kena pandai. Jangan kita tiba-tiba marah je. Tak belajar ke? Tak boleh ni papa. Orang tu apa cerita? Kena cakap elok-elok lah. Gitu. Itu jenis-jenis puasa. Kita dah habis masa ke? Ada 3 minit lagi. 3 minit lagi. Itu kiranya hukum-hukum berpuasa. Ada ketikanya wajib, ketikanya haram, ketikanya sunat, ketikanya makruh. Baik. Sambung puasa wanita haid dan nifas. Dalam bab solat, penulis telah menerangkan. Siapa penulis buku ni? Ingat lagi dah? Tengok depan. Muhammad Tariq Akhyar Al-Medani. Mujur ada buku. Boleh tengok juga muallif dia. Okey, Muhammad Tariq Akhyar Al-Medani. Dia sebut, dia kata, wanita haid dan nifas dilarang berpuasa dan menunaikan solat. Namun dia kata, puasa yang ditinggalkan wajib diganti. Manakala solat yang ditinggalkan tak wajib diganti. Itu kena faham. Tapi ada pula yang rajin nak ganti solat tinggal. Tak payahlah. Sebab itu dah memang ada pengecualian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini kerana jumlah solat itu banyak. Contoh, kalaulah dia tidak boleh berpuasa, tertahan disebabkan haid, 7 hari, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Nak kali dengan 5 hari, 5 waktu. Berapa kena ganti? 15 kali 5, 45 waktu. Tak masak, nampak jawapan dia. Dah ganti puasa. Itu contoh. Kalau pula nifas berapa hari? Minima? Tak ada minima kan? Ada orang tak ada nifas kan? Maksima? Nanti kita dah belajar kan dah nifas kan awal-awal tu kan? Tak apa. Al-ilmu fil kutub. Ulama kata al-ilmu fis sudur wa laysa fil kutub. Kita orang biasa ni al-ilmu fil kutub. Nanti saya tengok Ustazah apa yang termaktub ya. Baik, nifas maksima 60 hari. Ada pun begitu, ada orang tak sampai 60 hari dia sudah suci. Tapi katalah kita ambil kebiasaan orang di Malaysia. Saya tak cakap orang tempat lain. Di Malaysia kebiasaannya 30-40 hari. Kebiasaan. Namun ada juga yang 60 hari. Ada yang lebih 60 hari telefon saya. Ustazah dah lebih 60 hari ni macam mana Ustazah? Itu adalah istihadah. Faham jadi dia tinggal dekat keadaan dia nifas tadi, tak berpuasa, tak puasa, tapi sebabkan puasa bulan Ramadan pun 30 hari. So 30 hari nak kalikan dengan 5 waktu solat, 30 kali 5 150 waktu solat kena ganti. Macam okey ke? Sebab itu hikmah dia. Sebab penulis sebut kat sini, dia kata banyak kiraan solat itu tersebut, kiraan jumlah solat tersebut banyak. Dia kata ia dikhawatiri membebankan umat jika diwajibkan menggantikannya. Ini berbeza dengan puasa yang hanya difardukan sebulan setiap tahun. Itu yang wajibnya puasa Ramadan. Kalau kena masa nifasnya bukan bulan Ramadan, alhamdulillah dah tak perlu ganti puasa. Cuma kita bincang ni kalau dia terkena pada bulan Ramadan nifasnya, dia bersalin, kemudian dia berpantang, dia nifasnya pada bulan Ramadan. Ini yang kita bincangkan. Yang tak kena mengena tu tak apa, dia biar je. Baik, sambung. Apabila seorang wanita didatangi haid dan nifas menjelang maghrib, walaupun beberapa saat sebelum maghrib, puasanya dikira terbatal. Bila puasa terbatal, nak buat amda? Minumlah. 1 minit aja Ustazah. Minumlah air 1 minit. Tapi kalau kata macam kurang adabnya, orang dah adab makanan dah kot, ya. So kita tunggulah sekejap, ya. Baik. Tapi jangan kita membuat fatwa sendiri. Pukul 5 dah tak boleh nak puasa. Sebab didatangi haid. Jadi kita kata mana boleh buka ni? Kena tunggu.
Itu tak ada dalam hukum. Jadinya kena buka. Yang dikatakan segera buka bila dah tahu tak boleh puasa. Bukannya kita tunggu maghrib, tunggu azan. Yang ni pun ada juga fahaman-fahaman yang mengajar begitu. Jadi kita cerahkan. Tujuan kita belajar nak cerahkan, bukan nak bertelagah. Betul Okey, sambung. Dan dia kata puasanya dikira terbatal dan dia wajib menggantikannya walaupun hanya beberapa detik saja nak buka puasa. Okey, batal lah tu puasanya. Maka kena ganti. Baik, penulis akan menjelaskan perkara ini yang lebih terperinci pada tempatnya nanti. Dia kata, apabila seorang wanita dia tengah haid dan nifas, dia tidak lagi diizinkan puasa selagi mana haid dan nifasnya belum lagi berhenti, maka tak boleh dia puasa. Maka ubat paksa berhenti, jangan gitu. Biarlah dia berlalu secara semula jadi berlalunya. Jadi jangan kita paksa-paksa dia berhenti. Baik, apabila haid dan nifas seorang berhenti walaupun seketika, sebaik-baiknya dia hendaklah berniat puasa, walaupun mandi wajib hanya boleh dilakukan selepas itu. Jadi perlu diingatkan di sini yang diwajibkan hanya niatnya sahaja. Jadi contoh kata wanita tadi dah berhenti haidnya tapi di malam hari dia sedang tidur tadi, kemudian dia bangun pagi masa macam biasa nak buat sarapan. Tadi dia bangun tadi, dia ingat dia belum lagi boleh solat, tapi tengok-tengok tak ada. Mesti nak buat sarapan untuk diri dia lah, bukan untuk orang puasa. Ni bulan Ramadan ni. Jadi dia kata tak ada, tapi tak makan lagi sarapan. Dia boleh tak terus puasa? Saya nak tanya. Saya tahu orang tak tanya saya tu, jadi saya tanya. Kalau tanya ada soalan, nanti dia kata tak ada ustazah. Kamu sudah faham. Saya tanya soalan. Siapa nak wakil jawab? Sudah. Soalannya ialah dia haidnya sudah berhenti. Jadi masa dia nak sarapan pukul 7 lebih tu, dia tengok memang tak ada haid dia, tapi tak makan lagi ni. Masa ketika itu dia hendaklah berpuasa ataupun dia makan je? Nak puasa ke nak makan? Siapa kata puasa angkat tangan? Gini dah angkat tangan. Tu angkat ke apa tu, tunjuk sini. Siapa kata tak puasa angkat tangan? Gitu. Ni puasa ke tak puasa ni sebenarnya ni? Puasa. Apa dia Pak Tam? Dia tadi dah kata dah puasa, kita dah kena puasa. Dia hendaklah berniat berpuasa sebab dia sudah kering. Nak niat ni, nak pasang niat masa bila? Sebelum dia ujung je sebut jadi yang tadi dia tak berniat langsung nak puasa kan, niat nak makan kan, dia tak ada niat langsung nak puasa. Nak makan ke nak puasa? Dia dah jawab. Okey, sambung. Walaupun mandi wajib hanya boleh dilakukan selepas itu, kalaulah katakan berhenti saja haid dan nifas tadi, bila berhenti sahaja walaupun seketika, sebaik-baiknya dia hendaklah berniat puasa. Berhenti seketika, sebaik-baiknya hendaklah berniat puasa walaupun mandi hanya boleh dilakukan selepas itu. Perlu diingatkan di sini yang diwajibkan hanya niatnya sahaja, sementara puasanya pula belum tentu dapat dilakukan. Jadi apa-apa pun kena niat awal. Oleh itu dia diharuskan makan pada waktu ini. Dia tidak dikira sebagai orang yang merosakkan puasa. Dah jawab soalan dah. Saja je saya tadi, siapa ada buku tadi dia baca dulu puasa, tak payah puasa tu dah makan. Baik, sambung. Sekiranya puasa seorang lelaki muslim terbatal pada bulan Ramadan, batal kenapa ustazah? Tengok dulu, dia tetap wajib menahan diri demi menghormati bulan yang suci ini kalau dia lelaki. Kalau perempuan terbatal puasa sebab haid dan nifas, berbukalah.
Kalau seorang lelaki Muslim terbatal puasanya pada bulan Ramadan, dia tetap wajib bertahan atau menahan diri demi menghormati bulan Ramadan yang suci ini. Puasa tersebut juga wajib diganti pada hari yang lain. Ini berbeza dengan wanita. Oh, bestnya. Best tak? Jangan kita kata susah ni jadi perempuan, susah jadi perempuan. Cakap best ni jadi perempuan, best ni jadi perempuan. Banyak kisah yang Allah letakkan wanita ni. Cuma dari sudut pelaksanaan kita, kehidupan kita hari ini, membuatkan wanita itu rasa tak best jadi wanita. Faham tak? Boleh faham maksud Ustazah? Bukan sebab Allah letakkan wanita begini-begini yang buatkan wanita itu tak best jadi wanita. Best Allah jadikan macam-macam keistimewaan untuk wanita, tapi dari sudut pelaksanaan di dunia ini, wanita itu tak dapat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah yang dia kata susahnya dia wanita ni. Wanita ni kan perlu dilindungi. Contoh kita selalu, saya cakap benda yang biasa, yang selalu orang tengok. Kalau kita pergi mana-mana, wanita nak solat susah ke senang? Kalau tempatnya terbuka nak ambil wuduk kan susah, betul tak? Jadi kita kata senangnya jadi lelaki, ya, lipat-lipat seluar terus boleh ambil wuduk. Sebenarnya yang kena jaga kita siapa? Lelaki lah. Bila kita tahu tempat tu ada wanita, maka kita kena sediakan ruang wanita. Alhamdulillah di Malaysia memang saya rasa terbaik di dunia kot, ya. Semua tempat ada ruang wanita, tandas wanita, musalla wanita, surau kan, henti-hentian. Ini the best lah in the world saya rasa, Malaysia, ya. Bersyukur kita duduk sini. So tak adalah alasan untuk wanita tidak solat bila melakukan musafir dan sebagainya. Cantik kan? Baik, sama sikit puasa tersebut tadi, kalau kata wanita tadi dia tak boleh puasa, dia boleh berbuka. Kalau lelaki dia terbatas puasa, dia kena tunggu, tahan diri dia untuk menghormati bulan tersebut, bulan Ramadan. Hukum seperti ini tidak berlaku ke atas wanita yang mana kena tahan diri. Menurut mazhab Syafi'i, dia hanya disunatkan menahan diri puasanya terbatal, namun begitu dia wajib menyembunyikan perbuatan berbuka puasanya supaya dia dilihat oleh orang ramai, tidak dilihat oleh orang ramai. Dalam menerangkan tentang kewajipan mengganti puasa bagi wanita haid dan nifas, Al-Alamah Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala anhu menyebut perkara ini sudah disepakati oleh umat Islam, oleh umat Islam. Ia juga telah diamalkan oleh mereka yang hidup pada zaman Nabi SAW dan generasi selepas mereka. Dan tidak ada seorang Muslim pun yang pernah menentang persetujuan ini kecuali pendapat yang bersumberkan orang-orang Khawarij. Dalam perkara ini Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah menjawab pertanyaan seorang wanita yang diajukan kepada beliau. Dia kata, kenapa wanita haid wajib menggantikan puasa, tidak solatnya? Lalu Aisyah radhiyallahu anha menjawab, adakah kamu seorang wanita haruriyah? Dia kata, maksudnya adakah kamu seorang wanita khawarij? Ini kerana orang-orang yang khawarij juga terkenal dengan panggilan haruriyah. Adalah sesuatu yang menghairankan apabila terdapat orang yang condong kepada pendapat yang batil ini dengan berpegang pada perkara syubhah, malah menentang seluruh umat Islam yang lain. Dan kita bagi kesimpulan bahawa wanita yang kena haid dan nifas tidak perlu menggantikan solatnya, tapi hanya perlu menggantikan puasanya. Dan sesiapa kalau pernah belajar ataupun terdengar pendapat-pendapat mengatakan kena ganti solatnya, maka itu adalah pendapat khawarij yang terkeluar pada Islam, ya. Jadi cukup sekadar itu untuk hari ini, pengisian hari ini, input hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan pada kita, usaha kita datang ke sini, mujahadah kita dalam keadaan COVID ni, masya-Allah. Mudah-mudahan dengan sebab inilah Allah mengangkat wabak ini daripada kita. Dengan sebabnya hadir kita di sini, Allah angkat wabak ini pada kita. Kita wakil kepada orang yang tak boleh datang, sebab semua orang boleh datang kan, sebab kita kena kena had-hadkan juga yang datang kan. Jadi yang tak datang tu kita wakil pada mereka. Mudah-mudahan Allah angkat wabak ini disebabkan mujahadah antum semua datang sini, insya-Allah.
Allahumma inna nastaudi'uka ma'alimna farudduhu ilaina 'inda hajatana ilahi. Allahumma rabbana hab lana minas salihin wal faizin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtamas ala mahabbatik wal taqas ala ta'atik wa tawahhadas ala da'watik wa ta'ahadas ala nusrati syari'atik. Fawaththik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wa hdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bi faydil imani bik wa jamili tawakkul 'alaika wa ahib ma'rifatik wa amisha 'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau salah silap dari saya.